Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta Chawang Sang Hao. Welcome Saudara Zamri, calon Kerajaan Perpaduan di DUN Sukamenanti, sahabat-sahabat pimpinan, uncle aunty, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya kena pergi ke gurun, jadi saya kena berucap dulu. Kalau tidak dari sini ke gurun dalam 50 minit, saya takut tak sempat. Jadi kita dalam seminggu sebelum nak masuk pilihan raya, minggu depan hari Sabtu kita mengundi. Pilihan raya yang lepas dalam November, kita tengok ada sesuatu yang tidak pernah berlaku dekat Kedah. Selalunya kerusi macam Malustak, yang ada pengundi Melayu, ada pengundi Cina, ada pengundi India. Selalunya kerusi seperti ini, calon-calon daripada PKR yang mewakili semua kaum, selalunya kita menang. Tapi dalam pilihan raya yang lepas kita kalah. Jadi memang saya akui lah, kita sebenarnya berdepan dengan beberapa cabaran lah. Kita nak masuk dalam pilihan raya kali ini, kita ada beberapa kelemahan. Perikatan Nasional ada beberapa kekuatan. Jadi sebagai contoh, kelemahan kita yang paling utama nak masuk dalam pilihan raya kali ini ialah kita tidak ada badut. Kita tak ada clown, kita tak ada badut. Sebab zaman sekarang ini, terutamanya bila kita ada budak-budak yang muda-muda mengundi, dia suka tengok lawak politik. Sebab itu Sanusi di Kedah ni, Sanusi dia yakin dia boleh menang. Sebab dia memang kalau kita nak lawan badut sama dia, memang kita tak boleh menang. Sebab kecuali lah nak suruh Zamri lepas ni buka baju tunjuk perut, boleh tak? Kecuali nak suruh Zamri kalau nak menang, lepas ni Zamri kerja kena main bola, buka baju main bola. Sebab tu saudara-saudari yang kelanti, keadaan dia sudah bertukar daripada dulu-dulu. Dulu-dulu, saya ingat masa saya muda 10-15 tahun dulu, kita selalu cakap kita bergantung kepada undi muda-muda untuk kita bawa perubahan. Kita cakap dengan yang muda-muda, nanti you balik cakap sama you punya mak ayah, suruh dia undi kepada PKR, kepada DAP dulu. Sekarang ni dia sudah terbalik tau. Kita kena cakap kepada yang tua-tua, tolong cakap sama you punya anak suruh undi Kerajaan Perpaduan lah. Sebab yang muda-muda sekarang, bukan sebab kita nak salahkan dia, ini kali pertama mereka mengundi. Yang pengundian yang lepas, PRU lepas, adalah kali pertama mereka mengundi. Jadi tanggungjawab itu ialah tanggungjawab kepada orang politik macam saya, macam Sanusi lah. Kita kena bawa perubahan dan ajar kepada yang kali pertama mengundi ini, bahawa untuk mengundi ini bukan soal badut atau lawak. Sebab bila kita ada pemimpin macam Sanusi, dia sudah tukar politik Malaysia ini. Dia kira siapa yang paling badut, paling lawak, dia layak jadi Perdana Menteri. Sebab itu kita datang naik pentas ceramah, kita cakap kita nak yakinkan pengundi macam uncle aunty semua, kenapa perlu pilih calon kita, saudara Zamri, sebab untuk kebaikan negara, apa kita boleh buat, apa masalah. Dia naik pentas untuk menang. Dia kira okey, kalau saya boleh komen Gigi Rafizi itu sengit, orang mesti gelak punya, dapat undi. Lepas tu dia mesti sentuh orang lain. Dia cakap pasal Anwar, dia cakap pasal saya. Dia pergi dekat Selangor, dia komen Menteri Besar itu pendek. Orang peduli apa Menteri Besar pendek ke tinggi, itu tak ada isu. Isu dia, bila you jadi Menteri Besar, you ada otak atau tidak untuk menjadi pentadbir yang baik. Sebab itu masuk pilihan raya sekarang, keadaan dia sudah terbalik. Bukan saja di Kedah, di semua 6 negeri yang kita bertanding,
sokongan bagi pengundi-pengundi yang berumur 25 tahun ke atas. Memang kerajaan perpaduan sekarang sedang mendahului. Kita ada masalah yang muda-muda yang TikTok ni, yang umur 18 tahun sampai 24. Kecualilah saya pun nak buat TikTok gila-gila macam Sanusi. Saya takkan buat, uncle. Sebab itu bukan tugas kita sebagai orang politik dan pemimpin parti. Tugas kita bila rakyat undi kita ialah rakyat tengok apa masalah rakyat sekarang. Bila dia tengok, kita tengok semua apa masalah rakyat, kita kena fikirkan macam mana nak selesaikan masalah rakyat. Lepas itu kita kena buat. Lepas itu hasil itu biarlah rakyat yang menilai sama ada kita boleh buat kerja atau tidak, otak kita lagi cerdik daripada lawan kita ataupun tidak, dan pentadbiran kita itu benar-benar fokus untuk buat perubahan sehingga menyelesaikan masalah rakyat. Sebab itu saya nak tanya pengundi-pengundi dekat Sukan Menanti, terutamanya pengundi-pengundi Cina dengan India. Sebab dalam pilihan raya lepas, salah satu faktor yang menyumbang kepada keputusan pilihan raya umum yang lepas di Kedah yang menyaksikan 14 kerusi Perikatan Nasional menang, PH hanya menang 1 kerusi di Sungai Petani sahaja, sehingga kan kerusi macam Alostar pun kita kalah. Salah satu sebabnya ialah kerana jumlah pengundi bukan Melayu Cina dengan India yang keluar adalah yang paling rendah sekali sejak tahun 2008. 2008, 2013, 2018, jumlah pengundi bukan Melayu yang keluar semuanya 80 ke 83% pengundi keluar. Baru-baru ini 68%. Lebih kurang 15% pengundi Cina dan pengundi India tidak keluar mengundi. Dan dalam keadaan pilihan raya kali ini ada kumpulan pengundi Melayu, iaitu pengundi-pengundi muda Melayu yang kali pertama mengundi, dan mereka tertarik dengan lawak bodoh macam Sanusi. Jadi itulah yang menyebabkan keputusan baru-baru ini. Sebab itu saya nak tanya kepada uncle, aunty, kebanyakan yang hadir ini juga, kita ada kehadiran yang besar daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Uncle, aunty, kalau you tak call kawan-kawan, kita tak cakap sama anak-anak, kita tak kasih tahu semua kena turun mengundi. Saudara-saudari, uncle, aunty, you kena tengok lawak bodoh Sanusi untuk 5 tahun lagi. You sanggup tak? Sebab itu, berdasarkan kepada keadaan sekarang, saya tengok sokongan daripada 1 minggu ke 1 minggu. Dan lebih kurang 2-3 bulan kita tengok tiap-tiap minggu. Sokongan daripada minggu lepas ke minggu ini di kalangan pengundi Melayu ada perubahan yang baik. Ada peningkatan 7% naik. 7% itu besar tau dari segi pengundian. Bila naik 7%, itu adalah satu gelombang yang baik yang bergerak ke arah kita. Cuma kita ada 1 minggu lagi untuk kita terus berkempen. 7% yang naik dalam minggu lepas ke minggu ini, dia belum cukup untuk kita menang negeri ini. Kita kena tambah lagi 7 ke 8%. Kalau pertambahan undi Melayu berubah lagi, tambah lagi 7 ke 8% dalam minggu yang terakhir, kita akan jadi 50-50 dan berpeluang untuk rampas kerajaan negeri daripada Sanusi REE, saudara-saudari. Jadi kepada pengundi bukan Melayu yang kata kalau dekat Kedah ni tak payahlah, Melayu Kedah ni dia semua ni pekat pas, tak betul. Tak betul. Saya daripada dulu lagi, kalau uncle aunty ingat, saya berkempen daripada 2016. Orang tanya saya, betulkah Pakatan boleh menang 2018? Masa itu kita mula-mula bertanding 3 penjuru. Ramai orang bukan Melayu, Cina, India yang dekat bandar KL. Semua cakap, Rafizi, you sudah gila ke? You lawan 1 sama 1 pun you kalah. Macam mana bila PAS sudah keluar, sekarang you kena lawan PAS, you kena lawan BN, you kata boleh menang?
Sebab kita sudah kira. Kita masuk pilihan raya bukan macam Sanusi masuk pilihan raya. Sanusi masuk pilihan raya pakai perut, kita masuk pilihan raya pakai otak. Sekarang ini memang kita sudah kira bahawa kalau ini berterusan dan ditambah lagi dengan kita berjaya naikkan pengundi-pengundi bukan Melayu keluar mengundi, kita memang 50-50 untuk kita ambil alih negeri Kedah. Sebabnya kerana orang Melayu sama juga dengan orang Cina, sama juga dengan orang India. Bila masuk pilihan raya, orang Melayu pun nak fikir dan nak tahu sebenarnya kalau saya pilih kamu, apa saya dapat? Memang itulah pilihan raya. Pilihan raya ialah tempat parti-parti politik bentangkan dan yakinkan kepada rakyat apa beza kalau undi saya, apa beza kalau undi Sanusi. Kalau undi saya banding kalau lah saya bertanding dekat Sukamanati, senanglah sebab saya lagi handsome daripada Sanusi. Cuma sekarang saya sudah gemuk kena pakai baju hitam. Tengok dah. Saya pakai baju hitam bukan sebab saya masuk parti muda, saya sebab gemuk. Kalau gemuk, siapa yang gemuk kalau gemuk tak sempat untuk kurus, kena ambil gambar, petua dia you pakai baju hitam. Baju hitam kalau gemuk, ambil gambar, dia tak nampak gemuk sebab dia nampak hitam semua. Baik, kita masuk pilihan raya. Orang Melayu pun macam itu. Saya bagi contoh, semalam saya kempen dekat Kelantan. Kelantan ini kalau orang Kedah dia ingat Kelantan, orang halus nak ingat Kelantan ni tak payah kempen lah, mesti dia ikut parti PAS punya. 30 tahun minum air Starbucks percuma, buka paip dapat air kopi. 30 tahun pun dia masih lagi undi PAS. Itu kita fikir, itu yang kita fikir. Keadaan dia tak macam itu. Bila kita kempen 2-3 bulan, kita terang satu-satu, kita tunjuk air. Apa masalah isu air? Ini air ni kat Kedah ni pun sama juga. Uncle, kalau kita tak menang sekali lagi ni, lepas ini air di Kedah Uncle dia akan berubah. Sekarang ini mungkin air kosong kan, lepas ini dia jadi air teh dulu. Lepas satu penggal, kalau Sanusi terus jadi menteri besar, tambah lagi satu penggal, dia akan upgrade daripada air kosong jadi air teh, lama-lama dia jadi air Nescafe. Sama macam dekat Kelantan. Bila kita terang satu-satu, orang Kelantan sudah puluh-puluh tahun seksa minum air karat. Air karat. Kalau pergi Kelantan, orang Kelantan cakap, YB you jangan bimbang lah, kalau you minum air pahit dekat Kelantan, you sakit perut. Tapi kalau kita orang minum air pahit dekat Kelantan, jangan bimbang, perut kita orang sudah banyak karat, kita orang tak sakit perut. Sebab dah lama dia minum air macam itu kan. Kita ingat dia tak kisah dah, dia hanya dengar PAS ini. Kalau PAS kata tak undi PAS, nanti masuk neraka, dia orang semua takut. Tak betul. Sebab dalam 2-3 bulan yang lepas, kita tengok ada perubahan sokongan pengundi Melayu yang besar di Kelantan. Saya bagi contoh. Pakatan Harapan sebelum ini, kalau bertanding di Kelantan, PKR ke, Amanah ke, DAP tak pernah bertanding lah dekat Kelantan. Kalau bertanding di Kelantan, dan Kelantan kerusi 100% pengundi Melayu, tak ada pengundi Cina. Kalau bertanding di Kelantan, PKR atau Amanah confirm hilang deposit. Sebab paling banyak dapat undi 10% saja. 90%, 80% PAS dapat. Sebab itu sebelum ini saya jarang pergi kempen dekat Kelantan. Saya cakap tak payahlah, buang masa lah, mesti kalah punya, kalah hilang depositnya. Tahap sokongan sekarang minggu lepas. Dan macam mana bila saya kata tahap sokongan, macam mana kita nak tentukan tahap sokongan? Satu, kita buat survey yang dibuat secara bebas melalui komputer. Komputer akan dial nombor secara random. Dia dial, pop, dia ada satu nombor, orang itu angkat. Kita memang ada
orang yang buat survey secara bebas, dia akan tanya, dia tanya-tanya, kemudian dia mesti tanya satu dua soalan ini. Kalau pertandingan di dalam pilihan raya negeri ini di tempat anda antara PN dengan PH, siapa kamu undi? Kalau yang lawan itu PN lawan BN, siapa kamu undi? Tiap-tiap minggu kita akan telefon. Setiap satu negeri itu lebih kurang 1,000 ke 1,500 orang, iaitu jumlah sampel yang diperlukan untuk memenuhi kehendak statistik bahawa sokongan itu melambangkan sokongan satu negeri. Dia sudah ambil kira untuk melambangkan satu negeri, berapa orang Melayu, berapa orang muda, berapa orang kampung, berapa orang bandar, semua itu komputer kira. Dan komputer berdasarkan yang itu, dia akan mula telefon yang muda banyak mana, yang Melayu banyak mana, kalau di Kedah yang Cina banyak mana. Jadi kita tiap-tiap minggu kita tahu sebenarnya tahap sokongan terkini. Bila kita sudah dapat angka itu yang dibuat secara bebas, kita semak pula dengan laporan-laporan dan angka-angka yang dibuat di lapangan. Macam mana kita dapat angka-angka ini? Satu, daripada sumber-sumber tidak rasmi, daripada pihak polis, daripada military intelligence, semualah yang ada, masing-masing ada laporan. Saya semak, saya dengar. Kedua, iaitu yang jentera di kawasan masing-masing. Di setiap kawasan yang PKR bertanding, kami ada sistem yang telah mengenal pasti pengundi-pengundi atas pagar. Jadi salah satu kerja jentera-jentera PKR di seluruh negara ialah duduk dekat rumah, telefon pengundi-pengundi yang telah dikenal pasti pengundi atas pagar ini, telefon dia, tanya soalan, rekod dalam sistem, yang itu data itu dapat di ibu pejabat kita. Kemudian kita semak, dan kita juga dapat laporan-laporan lapangan yang dipanggil bukan kuantitatif. Yang ini Sanusi tak faham lah, ini terlalu tinggi untuk dia. Data ni ada dua jenis. Satu dipanggil kuantitatif, maksudnya angka-angka tanya dapat. Satu lagi ialah dari segi laporan-laporan kualitatif, maksudnya dari segi pengamatan kita. Saya sampai tadi, saya terus tanya Zamri, Zamri kempen macam mana? Tanya Zamri, kempen kata kempen bagus. Saya tanya bagus tu maksudnya apa? Macam mana? Zamri akan beritahu. Bila kita turun ini sambutan bagus. Saya tanya dia, okey, ceritakan lagi sambutan bagus, bandingkan dengan masa berkempen PRU bulan November lepas. Zamri pun beritahu, dulu kalau kita buat aktiviti program untuk suri rumah tepi jalan, orang tak singgah. Sekarang orang dah mula singgah. Kita dah mula nampak dah lebih ramai suri rumah Melayu yang mula datang. Sama macam di Kelantan semalam. Saya tanya laporan, bagi saya laporan kualitatif. Sekarang ini macam mana? Dia kata sangat bagus. Saya kata semua orang kata mengaku bagus. Beritahu kenapa bagus. Dia pun beritahu. Ini di Don Tanjung Mas. Don Tanjung Mas dalam Parlimen Kota Baru itu, calon PAS dah menang rasanya 10 penggal berturut-turut, 10 penggal semua PAS. Jadi nak masuk pun tak boleh. Sebelum ini nak buat ceramah pun tak boleh. Sebelum ini kalau buat ceramah di bandar di tengah-tengah Kota Baru itu pun, kalau dapat 50 orang pun kira hebat. Semalam di kubu kuat PAS, di tengah-tengah kampung PAS yang dia dah menang hampir 10 penggal, semalam yang datang adalah lebih kurang 500 orang, termasuklah yang duduk dalam gelap kena gigit dengan nyamuk. Orang-orang PAS ni datang ni. Jadi laporan-laporan ini, yang inilah yang kemudiannya saya semak dengan laporan kaji selidik yang kita buat secara bebas. Dan saya boleh beritahu saudara-saudari, adik kakak, uncle, auntie semua, setakat ini tahap sokongan yang kita dapat melalui kaji selidik kita telefon itu, dia tally, dia sama dengan laporan yang datang daripada SB, laporan kempen lapangan kita yang telefon pengundi-pengundi atas pagar, dia juga diterjemahkan dengan kehadiran kepada ceramah-ceramah kempen yang saya turun tiap-tiap malam macam ni. Maksudnya di Kelantan, saudara-saudari, kalau ikut tahap sokongan Melayu terkini,
Pakatan Harapan sudah mencapai 35 ke 36%. Barisan Nasional, sebab dia memang lebih lama di Kelantan dan dia lebih kuat di Kelantan, Barisan Nasional sekarang sokongan Melayu kepada kerajaan perpaduan, kepada calon Barisan Nasional sudah sampai 46%. Bayangkan begini, 6 bulan lalu dalam PRU yang lepas, PAS menang 15-0 di Kelantan. 0 kursi kepada parti lain. Pakatan Harapan undi Melayu di Kelantan 10%, 6 bulan lepas. Dalam tempoh 6 bulan, sokongan orang Melayu Kelantan kepada PKR dan Amanah sudah naik 3 kali ganda dalam tempoh 6 bulan. Maksudnya orang Kelantan yang kita kata pekat PAS itu pun dalam tempoh 6 bulan selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia pun sudah mula beralih dengan besar. Sebab itulah perkara yang sama juga sekarang ini kita sedang tengok di Kedah, terutamanya bagi pengundi-pengundi umur 25 tahun ke atas. Pengundi-pengundi Melayu di Kedah sudah mula beralih kembali kepada kerajaan perpaduan yang membolehkan insya-Allah saudara Zamri kita ada peluang baik untuk kekal sebagai adun suka menanti dalam tempoh seminggu daripada sekarang. Dan sebabnya mudah. Kalau orang ni, kalau walaupun PAS ni kata, alah tipu lah, tengok TikTok kita lagi ramai orang, dia akan cakap tengok ini. Kalau tengok TikTok, semua orang nak jadi macam Sanusi, semua orang angkat tangan cakap saya lawan Anwar Ibrahim, angkat tangan. Kalau tengok TikTok orang-orang Perikatan Nasional, saya tengok petang tadi, dia rasa bangga. TikTok itu dia sedang ajar monyet dia angkat tangan untuk lawan Anwar Ibrahim. Monyet itu pun ayo, okey lah, angkat tangan lah. Saya tengok, saya kata sudah gila lah orang Perikatan Nasional, orang PAS dekat Kedah. Dia sampai sudah jadi monyet sebab dia sayang kepada Sanusi. Bukan dia suruh monyet lawan Anwar Ibrahim. Bila dia suruh monyet lawan Anwar Ibrahim, dia sebenarnya sudah jadi monyet. Dia sekarang ini rasa tipu lah, tengok ini kita punya TikTok masih lagi orang tengok. Saudara-saudari, orang mungkin tengok TikTok, yang suka tengok TikTok, yang budak-budak suka sembang-sembang kat tangan itu adalah. Tapi sebahagian besar pengundi, termasuklah pengundi-pengundi Melayu, esoknya dia kena pergi kerja, minggu depan dia kena bayar sewa, akhir bulan dia kena bayar loan rumah, kena beli susu, kena beli beras. Jadi akhirnya yang dia fikir, sementara dia mungkin suka Sanusi sebab dia rasa Sanusi ini lawak monyet, tapi dia tetap akan fikir sebenarnya antara Sanusi dengan kerajaan perpaduan, siapa sebenarnya yang boleh menguruskan negeri ini lebih baik. Sebab itu setakat ini saya yakin pengundi-pengundi di Kedah contohnya boleh tengok sendiri rekod yang telah kita capai dalam tempoh 6-7 bulan yang terakhir. Kalau tengok 2-3 bulan lepas, tiap-tiap malam orang PAS, orang Perikatan Nasional cakap, ayah awak ekonomi sudah mampus lah, tak ada hala tuju teruk dah. Uncle tengok sekarang, dia ada cakap ke pasal ekonomi tak ada hala tuju? Mana dia orang? Ingat tak dulu 2 bulan lepas Perikatan Nasional sebarkan semua cakap bulan Ogos harga barang akan naik 20%. Ingat tak? Sekarang sudah bulan Ogos lah mak. Sudah bulan Ogos, harga barang ada naik ke 20%? Harga ayam turun, harga minyak masak kekal rendah, harga sayur ada yang sudah turun. Ada barang-barang secara keseluruhannya sudah menampakkan harga itu semakin stabil. Sebab itu inflasi kita ialah yang paling rendah dalam 12 bulan. Dia telah turun tiap-tiap bulan daripada sejak kita ambil alih sampai sekarang. Tiap-tiap bulan turun. Sebab itu dia boleh racun, dia boleh cakap macam-macam,
Tapi pengundi macam uncle auntie semua, kita pergi kedai, kita kerja, kita semua tahu bahawa kita sekarang berada di landasan ekonomi yang lebih baik. Dia belum lagi sempurna, kita belum lagi dapat uang yang lebih banyak, anak-anak kita masih lagi gaji belum lagi naik, tapi kita yakin bahawa langkah ke arah itu dan landasan itu telah bermula kalau kerajaan perpaduan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pimpin ini terus kita sokong dan terus kita bagi peluang 1-2 tahun daripada sekarang, keadaannya adalah akan pulih lebih baik daripada sekarang. Sebab itu saya tinggal 10 minit lagi lah, nanti orang gurun marah dekat saya. Sebab itu sekarang ini Sanusi marah dekat saya pasal apa tahu? Pasal Infineon. Pasal Infineon. Sanusi sebelum kita mula jawab, dia kempen cakap dialah menteri besar paling bagus sekali, dia sudah bawa puluh-puluh bilion pelaburan masuk Kedah. Dia juga cakap bawah dia ini Kedah jadi negeri paling kaya, ada 43 trilion logam paling mahal sekali. Sanusi semua trilion, bilion semua. Air saja tak ada. Air tak ada bilion. Yang lain kalau ikut Sanusi semua bilion, trilion. 2 hari lepas Datuk Seri Anwar umumkan bahawa syarikat semikonduktor dan chip besar daripada Jerman nama Infineon telah bersetuju untuk tambah lagi pelaburan di Kulim pada 25 bilion untuk 5-6 tahun akan datang. Jadi Datuk Seri Anwar umum, orang-orang Perikatan Nasional ni cepat-cepat kata, oh tahniah Sanusi, tengok menteri besar kita cukup best buat kerja, tengok pelabur semua masuk. Saya beritahu itu tak ada kena-mengena dengan Sanusi pun. Itu adalah hasil kerajaan persekutuan, dan yang mendapatkan persetujuan akhir itu ialah Datuk Seri Anwar, bukannya Sanusi. Oh dia marah, dia tengok cakap Rafizi ni bodoh lah, dia tak tahu Infineon ini sudah ada dekat Kulim daripada dulu lagi. You tak tahu ke? Dia kata nampak sangat tak pernah datang Kulim. Sebab itu saya nak jawab sikit. Bila syarikat besar macam Infineon, ini syarikat ibu pejabat dia dekat Germany, syarikat besar, dia ada pelaburan dan kilang dia di seluruh dunia. Infineon ada di Malaysia, tempat lain pun dia ada juga, Singapura pun dia ada juga. Setiap tahun bila dia buat keputusan untuk melabur kilang-kilang baru, dia bukan pakai pilih je, okeylah saya nak pergi sana, saya nak pergi sini, saya nak pergi Sanusi. Dia tak begitu. Bila dia ada wang untuk buka kilang baru, maka kilang-kilang dan operasi sedia ada di negara-negara yang sedia ada ini, mereka akan berlumba-lumba untuk meyakinkan ibu pejabat dia kenapa kena buka di Malaysia dan bukan dekat Singapura. Dia akan cuba yakinkan lebih baik pelaburan daripada ibu pejabat itu buka di Malaysia, jangan buka dekat Eropah. Baik Kalau kita nak yakinkan pelabur sedia ada di Malaysia ini untuk besarkan lagi pelaburan dia, kita kena tahu apa yang mempengaruhi keputusan pelaburan dia. Jadi kawan-kawan uncle semua, saya nak tanya soalan yang saya dah tahu, uncle tak tahu, tapi saya nak tanya juga. Kalau uncle jadi CEO Infineon dekat Jerman, apa yang akan mempengaruhi keputusan uncle untuk buka di Malaysia dan tak buka di Indonesia? Atau buka di Malaysia, tak buka di Vietnam? Apa perkara-perkara penting yang uncle akan cari? Kalau negara ini boleh bagi saya 1, 2, 3, 4, saya pergi negara itu. Memang uncle tak tahulah, sebab tu saya tanya. Apa dia? Kestabilan politik mungkin, but not necessarily, not number one. What is the primary number one sebenarnya? Kerajaan perpaduan? Oh tak ada. Dia sebenarnya tengok negara mana
yang ada infrastruktur tenaga boleh baru yang paling bagus. Maksudnya, negara mana yang ada infrastruktur tenaga solar yang paling bagus? Tengok semua orang macam tengok kat saya. Sebabnya begini, syarikat-syarikat besar, pelabur-pelabur besar, MNCs ni, mereka dimiliki oleh pemegang-pemegang saham barat lah. Eropah banyak, Amerika pun banyak. Di negara-negara barat, pelabur-pelabur ini ada syarat mengenai kepatuhan kepada penggunaan tenaga boleh baru, supaya syarikat yang mereka labur itu tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau nanti pernah dengar orang kata ESG lah, SDG lah, green compliance, carbon credit, walaupun perkara itu tak penting di Malaysia, dia sangat penting bagi syarikat-syarikat antarabangsa, termasuklah Infineon. Sebab kalau mereka menggunakan elektrik yang dikira mencemarkan alam sekitar, maka saham dia akan jatuh. Sebab pelabur dia kata, saya tak nak terlibat dengan syarikat-syarikat yang menjahanamkan alam sekitar. Sebab itu keputusan mereka untuk melabur bergantung kepada kemampuan negara tertentu menawarkan elektrik dari tenaga boleh baru seperti solar yang mencukupi untuk keperluan mereka. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab itu bila saya ambil alih sebagai Menteri Ekonomi, antara perkara yang paling utama yang saya mula-mula fokus ialah yang kita panggil pelan peralihan tenaga. Tengok tak dalam berita, Datuk Seri Anwar lancarkan ekonomi madani pagi, petang itu saya lancarkan pelan peralihan tenaga, kerana kita perlu meyakinkan kepada pelabur-pelabur asing bahawa Malaysia akan menjadi pusat tenaga solar nombor 1 di rantau ini bila mereka yakin mereka akan bawa pelaburan ke negara ini. Kerana dia tak boleh pergi negara lain dah, negara lain tak ada. Dan mereka perlukan tenaga solar supaya mereka boleh meyakinkan pelabur-pelabur mereka di negara mereka bahawa operasi mereka tidak menjejaskan alam sekitar. Hasil itulah yang akhirnya salah satu faktor yang meyakinkan Infineon untuk meletakkan pelaburan baru mereka di Malaysia. Dan oleh kerana mereka dah bertapak di Kedah, sebab itulah pelaburan itu datang ke Kedah, bukannya sebab Sanusi, saudara-saudara. Jadi saya nak tunjukkan, kalau orang tanya, apalah perancangan kerajaan persekutuan, apalah persekutuan ada kesan kepada kita, saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita mentadbir dengan baik di persekutuan, itu akan membantu kita menarik pelabur-pelabur. Dan alangkah baiknya kalau kerajaan-kerajaan negeri, kalaupun dia bukan daripada kerajaan perpaduan, kerajaan-kerajaan negeri itu meletakkan kepentingan rakyat di depan dan mereka bekerjasama juga dengan kerajaan persekutuan, barulah yang akan menang adalah rakyat. Sebab rakyat tak kira siapa kerajaan negeri, siapa kerajaan persekutuan. Yang penting rakyat mesti dapat gaji yang baik, rakyat dapat peluang pekerjaan yang baik, pembangunan ada, tiap-tiap bulan kita ada lebih wang, itu saja. Itulah masalahnya yang ada di Kedah sekarang, kerana saudara-saudari berdepan dengan seorang watak bernama Sanusi yang dia tak fikir pasal maju negara, negeri semua ni. Dia fikir pasal diri dia. Dia fikir dia nak popular, dia rasa dia handsome. Itu masalah dia. Dan dia dikelilingi oleh budak-budak semua ni yang rasa Sanusi ni macam orang paling hebat dalam satu dunia. Semua yang Sanusi buat, Sanusi berani. Sanusi berani lawan Sultan, bagus. Sanusi berani lawan Anwar Ibrahim, bagus. Sanusi berani lawan kerajaan persekutuan, bagus. Tanpa dia sedar, yang terbaik ialah kalaupun Sanusi masih menteri besar, kalaupun menteri besar itu datang daripada PAS, yang terbaik untuk rakyat negeri Kedah, kerajaan negeri itu mestilah bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Kerana kerajaan persekutuanlah yang ada peranan dan pengaruh yang besar
untuk bawa pelaburan, laburkan dalam infrastruktur. Jadi yang terbaik mestilah kerajaan negeri menyokong rancangan-rancangan kerajaan persekutuan. Yang lebih baik saudara-saudari ialah kalau kita buang terus menteri besar macam ini dan ganti dengan kerajaan daripada kerajaan perpaduan, supaya di negeri Kedah ini kerajaan perpaduan lebih mudah untuk kita bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Boleh? Orang Kedah kata apa? Kalih bagi, bunyi macam pelik tau. Kalih bagi, tak kuat lah, dia macam sama. Dia nak kata sama, itu masalah. Kalih bagi sama ni, orang nak sambut tu sama tu kena lebih bersemangat. Boleh? Saya nak tutup dengan itu. Saya nak tengok, dan supaya bila saya bergerak ke gurun, saya rasa tenang dan sejuk hati bahawa suka menanti-nanti ni kita akan kekal di bawah kerajaan perpaduan yang akan menyumbang kepada, kalau kita boleh membentuk kerajaan, suka menanti adalah satu daripada kursi yang menyumbang kepada kerajaan perpaduan di negeri Kedah. Baik, saya sebut kalih bagi, saudara saya kena sebut sama kuat-kuat tau. Angka kena cakap kuat. Boleh? Okey. Kalih bagi. Oh, boleh lah. Kalih bagi. Kalih bagi. Okeylah, insyaAllah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan yang terbaik. Satu minggu lagi telefon kawan-kawan. Masa inilah lagi bagus kalau yang muda-muda ni ada girlfriend 5-6 orang. Boleh telefon semua girlfriend, suruh keluar mengundi. Telefon kawan, telefon adik-adik, telefon keluarga kita. Pastikan semua mengundi supaya jumlah keluar mengundi kali ini adalah yang tinggi, sama macam tahun 2008, 2013 dan 2018. Saya doakan yang terbaik. Saya sudahi. Sese, terima kasih. Nandri Manakam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.